Alhamdulillah. Kita mulakan pertemuan kita usrah mingguan pada malam ni dengan sama-sama membaca Ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam usrah mingguan wadah pada malam ni. Kehadiran setakat ni yang tengok baru ada 10 kan. Tapi tak apalah, sementara menanti kawan-kawan lain yang akan masuk, kita mula teruslah. Jadi untuk pembentangan pada malam ni, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Asri bin Haji Zakaria, Timbalan Pengurusi Wadah, untuk membentangkan berkenaan dengan tafsir hadis. Jadi, ana dengan Ustaz Ijam, silakan Ustaz. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Haji Majib, aku Setiausaha Usrah, Naqib dan juga Al-Ali Usrah yang dihormati sekalian. Malam ni insya-Allah sampai giliran Ana untuk bentang berkaitan dengan hadis. Jadi pada minggu ni Ana pilih tajuk integriti dalam kehidupan. Ana cuba pilih beberapa hadis untuk kita teliti, untuk kita fahami dan harap memberi manfaat pada kita semualah. Baik, kalau ikut tajuk ini sedikit penjelasan ya, iaitu perihal sifat individu atau organisasi yang sempurna, berteraskan nilai murni seperti jujur, amanah, benar, adil, bertanggungjawab, tulus dan bijaksana. Itu antara beberapa definisi integriti yang anda dapat. Ya, ada banyak pengenalan tentang integriti ini dan anda cuba kaitkan integriti dalam kehidupan. Jadi dia agak umum, bukan dalam pengurusan juga, tapi dalam kehidupan seluruhannya, secara umumnya. Jadi kita akan tengok secara umum. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, ada lebih kurang 1,500 ayat ataupun 1/4 daripada Al-Quran itu menceritakan tentang sejarah peringatan tentang umat-umat yang terdahulu. Itu juga ada kaitan dengan integriti. Ana ambil contoh ayat. Ada banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang tajuk ini. Tapi Ana cuba ambil sini 2 ayat saja. Ayat yang pertama daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. La takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan juga Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati wa takhunu amanatikum. Jangan juga kamu mengkhianati amanah kamu. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kamu mengetahui tentang kesalahan mengkhianati amanah-amanah ini.
Amanah yang dimaksudkan dengan amanah Allah ialah amanah yang apa yang Allah wajib, yang fardukan ke atas kita, maka kalau kita khianat, maknanya tinggal tak laksanakan arahan, suruhan, perintah tu, maknanya kita telah mengkhianati Allah. Betul juga apa-apa yang datang daripada Rasulullah berbentuk perintah, suruhan, arahan, yang kita tinggalkan arahan tadi, maka kita juga dikira sebagai mengkhianati apa yang telah dibawa oleh Rasul. Begitu juga kita dilarang daripada mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Amanah dalam kepimpinan, amanah dalam kekeluargaan, amanah dalam apa-apalah dalam kehidupan ni. Semua kita ada amanah. Lalu jangan sekali-kali kita mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Sedangkan kita mengetahui tentang kalau kita menyalahi amanah yang telah diberikan ke atas kita ni, maka kita akan menerima akibat daripada pengkhianatan itu. Ayat yang kedua daripada surah An-Nisa. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat lagi sentiasa berdosa. Al-athim, athim itu makna dosa. Ismun, saya berikan ismun. Jadi athimun ialah orang yang sentiasa dalam keadaan dosa. Khawanan itu asal perkataan khianah. Kha, nun, ya, ta, khianah. Khianah tu makna khianat lah dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu. Kita ambil bahasa Melayu ni dia ambil daripada kalimah Arab. Khawan, khianah tu bahasa Arab. Jadi kita tukar dia punya tulisan je, khianat jadi khianah. Baik, itu dua ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Lalu saya nak pergi kepada hadis yang kita akan tengok pada malam ni. Okey. Hadis yang pertama daripada Abi Abdullah Zubair bin Awam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum uhbaluhu thumma ya'ti al-jabal wa ya'ti bi juzmatin min al-hatab ala zahrihi fayabi'uha fayakuffu Allah biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tuhu aw mana'uhu. Hadis riwayat daripada Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum, jikalau seseorang kamu mengambil ahbaluhu, ataupun dalam kalimah mufrad dia hablu. Al-hablu tu mana tali. Kalau seseorang daripada kamu mengambil tali, summayati al-jabala, kemudian dia mendatangi bukit, dia pergi ke bukit. Fayati bi juzmatin min al-hatab. Kemudian dia bawa balik, dia kembali ke rumah dia dengan satu ikatan minal hatab, daripada kayu api, ala zahrihi, atas belakang dia. Fayabi'uha, kemudian dia jual kayu tadi. Nescaya fayakuffullahu biha wajhahu, nescaya Allah akan menutup atau memelihara wajahnya. Itu adalah khairun lahu, lebih baik untuk dia, min, daripada an yas'ala, daripada dia meminta-minta an-nas, kepada manusia. Sama ada manusia tu a'tu au mana'u, sama ada manusia tu bagi ataupun manusia tu tak bagi. Maknanya lebih baik dia buat kerja, usaha dengan tangan dia sendiri, dia pergi cari kayu api dan dia bawa balik di atas belakang dan dia jual
maka dia dapat daripada pendapatan daripada kerja buat dia tu, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Dan meminta-minta kepada manusia ni sama ada dia diberi ataupun dia tak diberi. Jadi hadis ini menceritakan tentang keperluan seseorang tu berusaha sendiri tanpa mengharapkan daripada orang. Bukan hanya meminta-minta pada orang. Sekali lagi kita tengok mana kaitan dia pikuk mana. Begitu juga hadis yang kedua. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatil badar. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua ni, sesiapa man talabad dunya halalan, sesiapa yang mencari harta di dunia ni dengan harta yang halal. Untuk tujuan apa? Isti'fafan anil masalah, bagi menjaga diri dia daripada meminta-minta. Masalah ni, asal perkataan dia sa'ala. Sa'ala tu bertanya ataupun meminta. Ada dua makna. Kalau bahasa Arab dia boleh guna dua makna. Kadang-kadang dia boleh jadi makna bertanya, kadang-kadang dia boleh jadi makna meminta pun boleh. Tengok pada ayat. Kalau ayat tu jadi dia jadi meminta. Kalau ayat ni dia tanya. Wa yas'al, dia bertanya, bukan dia berminta. Tengok keadaan ayat. Jadi dia mencari harta dunia yang halal. Untuk apa? Isti'fafan 'anil masalah, daripada menjaga diri dia daripada meminta-minta. Dan wasa'yan 'ala ahlihi, dan juga dia memenuhi keperluan nafkah keluarga dia. Kemudian wa ta'attufan, dan juga supaya membantu ta'attufan 'ala jarihi, membantu tetangga dia, membantu jiran dia. Tujuan dia cari harta, tak ada untuk diri sendiri, dia tak minta-minta dekat orang, ataupun untuk keluarga dia sendiri, ataupun untuk membantu jiran tetangga dia. Maka orang yang macam ni, kata Nabi, akan datang pada hari kiamat. Jaa'a yaumul qiyamah wa wajhahu, dan wajahnya kal qamar, seperti mana bulan. Bulan tu satu dah. Tapi dia tambah lagi Lailatul Badar, seperti bulan pada malam Badar. Nabak kata bulan yang cerah, yang penuh, yang cantik, nampak. Jadi itu gambaran yang diberikan. Baik. Hadis yang berikutnya, ini ada tertinggal lam sikit. Qala Rasulullah. Lam tertinggal, Rasul. Lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Musa alaihi salam ajara nafsahu samaniyata sinin aw 10 ala iffati farjihi wa ta'amu batnihi. Hadis Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, ajara nafsahu, menjadikan diri dia sebagai pekerja. Dia main daripada perkataan ajara nafsah. Dia menjadikan diri dia sebagai pekerja, sebagai buruh selama samaniyatu sinin, selama 8 tahun, atau 10 ataupun 10 tahun. Untuk apa dia bekerja? Ala iffati farajihi, untuk menjaga kehormatan diri dia, dan juga wa ta'ami batnihi, dan juga untuk mendapatkan makanan halal bagi perut dia. Jadi
hatta seorang Nabi pun dia hadis yang berikutnya qala Rasulullah SAW. Sorry, terputus Ya. sikit. Itu kita tahu mana? 1 minit sebelum ni. Oh tu. Tak mana atau hadis yang mana? Unstable. Your internet connection is unstable. Tak apa, kita teruslah. 1 minit je, tak lama. Okey, hadis yang berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsakalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah. Sesiapa yang berpetang-petang, hadis riwayat Tabrani ni, sesiapa yang berpetang-petang kalan, merasa letih, min amali yadayhi, kerana bekerja. Dia kata di sini min amali yadayhi ni maknanya dengan dua tangannya, maknanya dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Amsa maghfuran lah, maka orang tu akan diampunkan. Dalam keadaan dia akan diampunkan. Kerana apa? Kerana dia bekerja sehingga ke petang tu dan dia letih kerana bekerja, kerana mencari harta yang halal ni, maka dia diampunkan dosa-dosa dia. Dalam keadaan tu dia diampunkan dosa dia. Bekerja daripada pagi sampai ke petang. Petang tu balik rumah letih sangat. Tapi kerana apa? Kerana dia buat kerja untuk mencari harta yang halal, maka dia diampunkan dosa-dosa dia. Hadis riwayat Tabrani. Ada lagi hadis-hadis lain kita tengok. Qala Rasulullah SAW, hadis yang berikutnya, ma akala ahadukum ta'aman khattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa anna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Hadis Bukhari. Hadis ni Nabi bersabda, tidak ada seseorang, ma akala ahadukum ta'aman, tidak ada seseorang yang memakan makanan khattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, yang lebih baik daripada dia memakan makanan yang hasil daripada kerja dia sendiri, daripada tangan dia sendiri. Maknanya dia buat kerja untuk mendapatkan nafkah untuk makan. Maka itu adalah lebih baik bagi dia. Sebab itu dalam hadis yang sama Nabi kata sesungguhnya Nabi Allah Daud juga makan daripada hasil tangannya sendiri. Nah, abang kata dia makan hasil daripada usaha dia, bukan dia mengambil hak orang lain. Itu integriti dia tentulah. Maknanya dia tidak ada sifat khianat situ. Dia bekerja hasil daripada pekerjaan dia dan dia dapat nafkah dan dia makan atau dia bagi pada keluarga dia makan. Maka orang tu adalah lebih baik bagi dia daripada dia mengambil hak orang lain dengan tidak amanah. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hadis Tabrani. Hadis yang selalu kita dengar, selalu kita jumpa. Bila bercakap soal pengurusan dalam bekerja, hadis ni akan keluarlah. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu amalan, satu pekerjaan, dia akan melakukan dengan bersungguh-sungguh. Maknanya di sini, kalau dalam konteks integriti, dia tidak khianat dengan kerja dia. Buat kerja sungguh-sungguh. Apa yang diamanah kat dia, dia buat kerja sungguh-sungguh. Bukan dia curi tulang dan sebagainya. Hadis yang berikutnya. Sebab ada malam ni ada slide dia banyak ke, ada 11 ke 12 slide. Qala Rasulullah SAW, ayatul munafiq salas. Hadis yang sama yang kita selalu jumpa. Kita hafal pula, bukan dekat jumpa, hafal hadis ni. Ayatul munafiq salas. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis Bukhari. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila bercakap, berdusta. Apabila berjanji, memungkiri janji. Dan apabila diberi amanah, dia akan mengkhianatinya. Ini juga hadis termasuk dalam, bila orang cakap soal integriti, hadis ini juga akan keluar. Hadis tentang pengkhianatan dengan amanah.
hadis yang selepas tu, qala Rasulullah SAW, la an taj'ala fi fika turaban khairul laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Seandainya anda meletakkan tanah di dalam mulutmu adalah lebih baik daripada meletakkan di dalamnya makanan yang haram. Maknanya letak tanah dalam mulut itu lebih baik daripada makan makanan yang haram. Itu soal integriti lah. Maknanya mengelak daripada benda yang haram tu lebih utama, lebih baik daripada kita terjebak dengan benda-benda yang haram. Ini dia sebut dalam apa digambarkan perbuatan meletakkan dalam mulut. Ada habis lah. Letak dalam mulut benda yang kita tak akan letak tanah dalam mulut. Tapi itu nak bakal lebih baik lagi daripada letak makanan yang haram. Mana kita dapat makanan yang daripada sumber-sumber yang tak dibenarkan. Dapat duit daripada sumber rasuah. Beli makanan untuk nafkah keluarga. Maka benda tu lebih buruk daripada kita meletakkan tanah dalam mulut tu, lebih baik lagi daripada meletakkan makanan daripada sumber yang haram. Baik, hadis yang berikut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh, kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh min suhtin daripada yang haram, fannaru aula bih. Maka neraka lah lebih utama untuk daging itu. Baik, hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa minhu lam yaqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarik fihi lam yubarik lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zadahu ila an-nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktasaba malan min ghairi hillihi, sesiapa yang mengumpul harta, yang mendapatkan harta min ghairi hillihi, tanpa jalan yang halal. Tak kira lah jalan yang halal, yang haram ni banyak lah. Dalam bentuk rasuah, dalam bentuk penipuan, macam-macam. Maknanya dia mendapatkan harta tu dengan jalan yang bukan yang halal, dan bila dapat harta tu pula, fa in tasaddaqa minhu, dia sedekah pula daripada harta tu, lam yaqbal minhu, maka harta tu takkan, amalan tu takkan diterima oleh Allah. Wa in anfaqa minhu, dan kalau dia belanjakan harta tu, lam yubarik lahu fih, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkati. Dia dapat duit daripada bentuk benda yang haram, daripada sumber yang haram, daripada cara yang haram, dia mai bagi kat mana wakaf untuk buat masjid, maka wakaf itu tak akan dikira, tak akan diberkati. Wa in tarakahu khalfa zuhrihi, wa in tarakahu khalfa zuhrihi, kalau dia tinggal harta tu sebagai harta pusaka nanti, selepas dia meninggal, tinggal lagi harta yang haram pada dia, kana zadahu ila an-nar, maka harta itu akan menjadi kayu api yang akan membakarnya dalam api neraka. Maknanya harta yang dia tinggalkan sebagai harta pusaka tak akan memberi manfaat selepas kematian dia. Bahkan akan menjadi beban untuk dia balik. Akan digunakan sebagai kayu yang akan membakar di dalam api neraka. Wal-a'yadzu bi'asharati darahim wa fihi dirhamun min haram lam yaqballahu latan madama alaihi. Sesiapa yang membeli sepasang pakaian, suatu pakaian, bi'asharati darahim, dengan 10 dirham, wa fihi dirhamun min haram, dan salah satu dirham daripada 10 dirham tu adalah daripada sumber yang haram, lam yaqballahu
lahu salatan ma dama alaihi. Maka Allah tak akan terima solatnya suatu pun selagi mana pakaian yang dibeli daripada hasil yang haram, walaupun daripada satu dirham saja, daripada, sedangkan yang halal tu ada 9 dirham, tapi kerana ada 1 dirham yang bercampur dengan 9 dirham tu, maka Allah tak akan terima solat dia selagi mana pakaian tu masih ada pada diri dia. Baik, hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, thalathu muta'alliqat bil arsh. Thalathu muta'alliqat bil arsh. Ar-rahima taqul Allahumma inni bika fala uqati'. Allahumma inni fala uqta'. Allahumma inni bika fala uqta. Wal amanatu taqul Allahumma inni bika fala ukhanu. Wal ni'matu taqul Allahumma inni bika ukfar. Dia guna sirah majhul. Uqta, ukhanu dengan ukfar. Ada 3 perkara yang sentiasa bergantung di arasy. Salas muta'alliqat bil arsh. Muta'alliqat yang bergantung, yang terlekat dengan arasy. Yang pertama ar-rahim, iaitu silaturahim, hubungan silaturahim. Ar-rahimah, dia akan kata pada hari kiamat, Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, janganlah aku berlindung denganmu supaya janganlah aku diputuskan. Maknanya silaturahim itu janganlah diputuskan. Dia sendiri yang kata supaya dia tidak diputuskan. Wal amanatu taqul, dan amanah pula berkata, ya Allah, Allahumma inni bika fala ukhanu. Ya Allah, janganlah aku ni dikhianati. Dan yang ketiga, wa ni'matu, dan juga nikmat yang Allah bagi, dia juga minta supaya ya Allah, aku berlindung di sisimu agar aku tidak dikufuri, maknanya tidak mengkufuri nikmat. 3 benda ni, hubungan silaturahim jangan diputuskan, amanah jangan dikhianati, dan juga nikmat jangan dikufuri nikmat. Hadis yang berikut, qala Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu, wala salatan liman la tahuru lahu, wala dina liman la salata lahu. Pun hadis yang simple yang selalu kita jumpa. Tidak ada iman ataupun tidak sempurna iman orang yang tidak beramanah, dan tidak ada solat, tidak terima solat bagi yang tidak bersuci, dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak bersolat. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya dia satu amanah, dan pada hari kiamat, kalau tak silap hadis ni dia dalam tajuk kepimpinan. Kepimpinan itu adalah satu amanah. Dan pada hari kiamat, dia akan menjadi satu kerugian, khizyun, dan penyesalan, nadamah. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah itu dan melaksanakan dengan sebaiknya. Wa addallazi alaihi fiha, dan melaksanakan kewajipan yang ada di atas amanah tadi. Maka barulah dia tak akan menyesal dan merasa rugi satu hari nanti. Tapi kalau dia silap, dia mengsia-siakan amanah, maka hari akhirat nanti dia akan merasa rugi, akan menyesal di atas amanah yang dia terima di dunia dulu. Seronok terima amanah ni, seronok. Tapi kalau terlupa, nanyalah. Di akhirat ni nanyalah. Kita rasa memanglah, kita rasa macam
sebahagian orang rasa macam tashrif, satu kemuliaan bila dapat satu amanah ni, rasa tashrif. Dia lupa tentang taklif tu. Taklif yang lebih utama daripada tashrif. Tapi kalau kita silap, kita terlupa, mana kita akan menyesal lah satu hari nanti. Dan ni kita tengok macam mana macam 2-3 hari ni kita tengok macam mana dalam yang diviralkan tentang Datuk Seri Anwar yang menolak kemudahan yang dibagi pada beliau sebagai ketua pembangkang, menolak. Maknanya orang yang memahami itu dia akan menolak. Qala Rasulullah SAW, "Idza dhiya'atil amanah, intazir as-sa'ah." Qila ya Rasulullah, "Ma idha'atuha?" Qala idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka Nabi kata tunggulah kehancuran dia. Sahabat bertanya, macam mana yang dikatakan mensia-siakan amanah? Kata Rasulullah, idza wusida al-amr, apabila diserahkan satu urusan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Dia agak luas, tajuk ni agak luas. Mana kita boleh, ke mana pun boleh bawa. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, man iktasaba malan. Ini hadis dah jumpa dah tadi. Okey, hadis yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kanat lahu madlimatun li akhihi min ghairi ajzihi aw syai'un falyatahallaluhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirhaman. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadari madlimatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atin sahibihi fa humila 'alaihi. Wa Bukhari. Juga hadis ini yang berkaitan dengan melakukan kezaliman. Juga termasuk dalam bab integriti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa saja yang pernah melakukan suatu kezaliman, dia telah pernah menganiaya orang lain dengan satu kezaliman. Tak kira lah kecil ke besar. Kita jangan nampak kezaliman yang besar saja yang pemerintah yang buat. Kadang-kadang kita pun buat zalim juga kat kawan kita. Kadang-kadang kita tak rasa, terlupa. Kita duk nampak zaliman yang besar-besar aja. Lagi kita lupa diri kita. Kadang-kadang kita pun buat zalim pada kawan kita. Kezaliman ada banyak. Ada dalam arti kata yang sebenarnya. Terhadap saudara dia. Baik itu harga diri ataupun perkara lain. Sama ada kita pernah berlaku zalim pada dari sudut harga diri dia, kehormatan dia. Contohnya kita kata sesuatu yang terkeluar daripada adat, kebiasaan. Mana dia terasa sangat-sangatlah, terasa sungguh-sungguh terasa. Satu kehormatan dia rasa tercabat satu daripada sifat kesilapan kita. Ataupun dia kata au syai'un, ataupun sesuatu daripada tu selain pada kehormatan lain yang tu pun, maka dia kata fal yatahallalahu, maka minta halal lah, minta selesaikanlah, minhu al-yawm, minta selesai hari ni. Dia kata kalau teringat jumpa dia, minta selesai bang, qabla an yakuna dinaran wala dirhaman, selagi mana tak sampai satu masa yang mana dinar dan dirham dah tak berlaku lagi, tak laku lagi dah masa tu. Tak boleh nak gantilah dengan duit. Bukan lagi dengan kita boleh bayar kat dia dah. Masa tu tak ada dah. Dinar dengan dirham tak ada harga dah masa tu. Tak laku dah. Mana dia suruh kita minta halal lah dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara kita. Tak kira lah adik-beradik ke, kawan rakan ke, sahabat handai kita ke, siapa-siapa pun lah yang kita rasa kita pernah menganiaya dia, sekecil mana pun, maka kita minta halal dengan dia. Supaya kita tak boleh bayar baliklah kat dia atas kesalahan yang kita buat kat dia. Dan kalau kita tak buat yang tu, pada hari kiamat nanti, in kana lahu amalun soleh, kalau ataupun dia memiliki amal soleh, maka akan diambil daripada pahala amal solehnya. Kita buat zalim kat dia, kita ada amal soleh yang baik,
Tapi bila mati nanti amal soleh kita tu diambil dan dibagi pada orang yang kita buat zalim. Wa in lam yakun lahu hasanat, tapi kalau kita jenis orang tak ada buat baik pun, pahala tak ada, tak nak buat baik pun. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dosa pada orang yang kita buat zalim tu, wa humila alaihi, maka dibagi pada orang yang menzalimi dia. Ganti balik. Maknanya benda ni bukan benda kecil, benda besar. Kalau kita kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlajak apa, sebab tu kadang-kadang kena peringat, tak kira lah siapa pun. Kita semua ni ada kekurangan masing-masing, jadi kadang-kadang kita kena peringat balik. Sebab kita takut kita sampai saat ini tak ada guna dah. Tak ada harta banyak mana pun kita tak ada guna dah masa tu. Kita tak boleh nak tebus balik kesalahan kita dengan orang. Ini dalam bab ni kalau kita tengok hadis-hadis lain, macam mana kalau kita ambil harta orang tu, lalu kita teringat bahawa kita ambil harta dia tanpa kebenaran dia, kita kena pergi jumpa dia, kena kembalikan balik harta yang kita ambil tu. Itu dalam hadis banyak disebutkan. Itu kalau kesalahan dalam ambil barang. Ini kesalahan dalam menzalimi dalam pelbagai bentuk. Kehormatan dia ke, ayak muka dia ke, maka kita kena minta ampun dengan dia balik. Minta halal balik supaya dia selesai dengan kita. Jangan benda ni dibawa sampai hari kiamat. Sayang kalau kita buat amalan elok-elok di dunia, tapi kita tak jaga benda yang kecil yang kita buat tu walaupun sedikit, sayang nanti amalan kita yang baik yang kita buat dulu akan diambil dan dibagi pada kawan-kawan tu. Tak apalah kalau kita ada kebaikan, boleh bagi kat dia. Tapi takut kita pula tak ada kebaikan, diambil kejahatan dia bagi kat kita. Dosa dia tu mai kat kita. Allahu Akbar. Dahlah kita kebaikan kita sikit, diambil tambah keburukan kawan tu bagi kat kita pula tambah. Allah. Baik, sebelum kita nak pergi kesimpulan dia ni. Kalau kita tengok dalam contoh-contoh daripada Al-Quran, banyak contoh-contoh yang menceritakan tentang tajuk ini. Contohnya, contoh yang pertama ialah kisah Nabi Yusuf yang menolak pelawaan isteri pembesar Mesir. Ayat daripada surah Yusuf ayat yang ke-23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan berjaya. Ini tengok macam mana tindakan Yusuf apabila diperlakukan oleh seorang perempuan pembesar, isteri pada pembesar. Tapi dia kata apa? Aku berlindung kepada Allah. Sedangkan tak ada siapa, mereka dua je. Tapi atas rasa integriti dia, amanah dia, maka dia menolak untuk bersama. Kisah yang kedua ialah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain apabila Zulkarnain ni antara 4 orang raja ataupun pemerintah yang menguasai sebahagian besar dunia ni. Dari timur ke barat dia kuasai. Salah seorangnya ialah Zulkarnain. Yang keduanya siapa? Haman. Yang ketiganya dua orang Muslim dan dua orang Muslim ni ialah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan 2 orang lagi yang bukan Islam. Siapa lagi? Haman dengan siapa tu? Tak ingat. Baik, Zulkarnain dia pernah pergi ke satu tempat. Apabila sampai ke satu tempat tu, dia jumpa satu kaum. Cerita dia dipendekkan cerita tu, dia sampai satu kaum. Kaum tu mengadu kat dia bahawa di satu puak sebelah gunung tu ada satu puak yang bila datang kepada kami, mereka akan musnahkan, mereka akan curi harta kami dan perkosa perempuan kami dan ambil harta-harta kami dan bakar rumah-rumah kami. Lalu minta Zulkarnain supaya buatlah satu tembok antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kami. Ya'juj dan Ma'juj ialah satu kaum yang selalu membuat kerosakan. Lalu dia kata, kalau kamu dan tentera kamu sanggup untuk buat penghadang tu, tembok itu, maka kami akan bayar pada kamu. Tapi Zulkarnain kata,
Apa dia kata? Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Pada surah Al-Kahfi. Apa yang telah dikuasakan oleh Allah kepada kau itu lebih baik dari pembayaranmu. Maksudnya kau tu nak bayar kat dia, tapi dia menolak pembayaran tu. Dia kata Allah, apa yang Allah bagi kat aku lebih besar, lebih baik lagi. Maknanya dia Zulkarnain seorang yang kaya dengan kekuasaan dan juga kekayaan dia ada. Dia menolak pembayaran ni. Integriti dia. Dan dia bantu untuk bina tembok bagi menghalang kaum itu. Itu juga dalam cerita dalam peristiwa puteri Nabi Ayub, Nabi Syuaib. Macam mana penilaian puteri Nabi Syuaib terhadap Nabi Musa ketika dalam perjalanan pulang ke rumah. Apabila cerita ni pun panjang juga. Dia sampai satu tempat, dia lari daripada sampai satu tempat dan dia berehat di situ dan dia tengok dua orang perempuan sedang bagi minum pada kambing-kambing dia. Selepas semua kaum dah bagi minum, maka gilak mereka baru mereka mai bagi minum pada kambing-kambing. Dan dia tengok itu dan dia tolong perempuan-perempuan ni. Lalu dalam perjalanan balik tu, dia perempuan ni minta, anak Nabi Syuaib minta dia jalan dulu ke depan. Kemudian bila sampai ke rumah, apa yang mereka kata kepada Nabi Syuaib ialah qalat ihdahuma ya abati ta'jirhu inna khairu man istajarta qawiyyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercayai, amanah dia. Kisah yang selanjutnya, kisah Talut dengan Jalut. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 249 dengan 251. Cerita Talut dengan Jalut. Apabila Talut bersama dengan bersama dengan tentera dia, 70,000 orang tentera dia, bila sampai satu tempat sungai, maka mereka tak dibenarkan mengambil airnya kecuali hanya dengan secedok air dengan tangan je. Tapi hanya 300 orang dia yang taat dengan perintah dia. Yang lain tu tak ikut perintah dia. Hadis adalah ayatnya. Falamma fasala Talut bi junudin qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Kemudian dalam yang kelima ialah watak-watak korup yang tak ada integriti, yang diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun yang mempunyai kuasa yang mutlak dalam menghukum, bahkan dia pernah mendakwa diri dia Tuhan pun. Begitu juga Haman, orang kanan dia yang kuat mengampu. Qarun, tokoh korporat Fir'aun yang dapat manfaat daripada pemerintah, bantu pemerintah, kau untung tanpa peduli kesusahan rakyat. Ini watak-watak yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang berikutnya ialah kaum yang rosak integritinya, yang Allah hapuskan mereka di bumi ini, iaitu kaum Samud, umat Nabi Saleh, kaum Ad, umat Nabi Hud, dan juga kaum Lut, umat Nabi Lut. Mereka ini terlibat dalam kesalahan, dalam hilang integriti yang tinggi dan sifat keji yang lain. Ini semua ini ceritakan dalam Quran. Begitu juga kalau kita tengok dalam sirah Nabi, dalam sirah para sahabat, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq
Apabila kita teliti ucapan semasa pelantikan dia sebagai khalifah, apa yang dia kata? Sesungguhnya aku dilantik sebagai pemimpin kamu, bukanlah aku yang terbaik di antara kamu. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku salah, betulkan aku. Ada setengah kata, dia kata betulkan aku, dan dia isyaratkan dengan pedang dia. Jujur itu amanah. Bohong itu khianat. Taatlah aku selagi aku taat Allah dan Rasul. Dan jika aku derhaka, maka tiada ketaatan lagi untukku. Itu Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Umar. Ada satu cerita yang diceritakan tentang Sayyidina Umar. Suatu masa ketika isteri beliau Ummul Kalsum. Ummul Kalsum pernah beli minyak wangi dengan harga 1 dirham. Untuk dihadiahkan kepada Maharani Byzantine. Lalu bila dia bagi hadiah ni, Maharani Byzantine ni bagi balik hadiah kat dia dengan batu permata. Lalu bila Umar tahu, kata isteri dia dapat batu permata daripada Maharani ni, Umar ambil jual dengan harga 10 dirham. Dia beli minyak wangi tadi 1 dirham je. Tapi dia dapat balik hadiah balasan tu, batu permata yang dijual balik dengan harga 10 dirham. Lalu Umar ambil 1 dirham bagi ke isteri dia. Yang lebihnya dia bagikan kepada Baitul Mal. Itu sifat integriti seorang pemimpin. Tak terlibat dalam soal Baik, begitu cerita Umar Abdul Aziz yang begitu hebat dalam pemerintahan dia. Dalam ucapan dia, dia kata apa? Sebaik dia dilantik sebagai khalifah, aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu dan aku orang yang paling berat tanggungjawab dalam kalangan kamu. Beliau menolak segala kemewahan. Dalam kita baca cerita kepimpinan dia, dia menolak segala kemewahan. Termasuk dia menjual kenderaan serta alatan yang diberikan dan menyerahkan pendapatan itu kepada Baitul Mal. Hak law ni bukan takat tu, bukan takat nak jual, nak ambil lagi lah. Baik, yang terakhir ni Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang unggul, yang memenuhi fitrah kemanusiaan melalui sifat utama baginda iaitu sifat yang kita selalu hafal dan masa kecil-kecil pun, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Begitu juga gelaran Al-Amin yang diberikan oleh pemimpin kaum Quraisy atas integriti dan juga accountability dia. Dia digelar Al-Amin ini bukan kalangan orang sahabatnya, tapi di kalangan orang Quraisy. Sehingga segala harta mereka bila mereka nak pergi musafir, nak pergi berniaga ke Syam, mereka mai tinggal harta mereka kepada Nabi untuk Nabi jaga. Betapa amanahnya Nabi itu. Sehingga orang yang bukan Islam pun boleh terima, boleh percaya dengan Nabi sebelum itu lagi. Tapi Nabi juga menghadapi cabaran yang cukup hebat daripada pemimpin Quraisy, Abu Jahal, di mana Abu Jahal pernah menawarkan kepada Nabi menjadi raja. Syarat dia, kamu tinggalkan dakwah ini. Tak pernah tawarkan perempuan cantik, pernah tawarkan harta, tapi semua itu ditolak oleh Nabi. Itulah kehebatan integritinya Nabi yang ditunjukkan kepada kita sebagai umat dia. Baik, yang akhir sekali kita tengok dekat kita punya kesimpulan dia. Yang pertama, bekerja dengan niat untuk mendapat keridhaan Allah. Kadang-kadang kita lupa ni niat ni. Dapat kerja, lulus semua duga tu, berasa habis, lupa habis segalanya. Seolah-olah kita yang buat semua tu lupa tentang Allah. Masa ni kita kadang-kadang kita sekarang ni pun kita nak kena aku ni kerja untuk apa? Niat kita kena supaya tak lari. Kadang-kadang duk buat kerja tu jangan lari daripada maksud kita yang utama ni. Yang kedua, pekerjaan itu adalah harus menurut syarak. Apa yang kita nak buat tu yang diharuskan oleh syarak. Jangan yang haram, yang diharamkan. Tidak meninggalkan perkara wajib. Dalam bekerja tu jangan pula kita meninggalkan perkara yang wajib. Sembahyang, puasa dan sebagainya. Jangan kalut dengan kerja, akhirnya tertinggal benda yang wajib. Itu agak malang.
kerja yang dilakukan berkualiti. Seboleh-bolehnya kita perlu buat usaha supaya apa yang kita bagi itu berkualiti lah, terbaik. Dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh. Berasaskan prinsip syariah, amanah, adil dan bertanggungjawab. Menghindari sifat mazmumah seperti riak, sombong, zalim, angkuh dan mengharapkan pujian orang. Dan juga menghiasi dengan segala sifat mazmudah, terpuji. Dalam setiap kerjaan seperti ikhlas, jujur, amanah, bertimbang rasa. Jadi ini antara sifat-sifat yang secara umum. Hadis yang kita bincang pemalam ni pun adalah secara umum. Dan kita boleh berbahas lah, sebab kita bagi terlalu umum, kita tak maulah bagi boleh kita boleh hadkan tajuk-tajuk tentu dalam bab integriti, dalam bab apa boleh, tapi yang nak bagi umum supaya kita ambil lah dan kita masukkan dalam tindakan kita, dalam kerja buat kita seharian. Mana kita boleh masuk dalam apa segi pun dalam kerja buat kita ni, tak masalah. Anda ingat itu saja, mungkin minta maaf atas kelemahan, mungkin ada kesilapan, tutur kata, minta maaf, minta perbetulkan kalau ada kesilapan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.